Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah mari masuk dalam pengajaran hadis yang ke-28, Al-Hadis Al-Thamin wal-Ishrun, Fadlus Sawm. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah fala yarfus wa la yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'imun marrataini والذي نفسي بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بأشر أمثالها. Allah Ta'ala. Okay. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, As-siyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng, penghalang. Penghalang apa? Penghalang kepada dosa, penghalang kepada api neraka. Itu maksud junnah. Fala yarfus wa la yajhal. Maka janganlah seorang itu dia memperkatakan, yarfus bermakna yafhush fil kalam, memperkatakan kata-kata yang buruk, bercakap benda-benda yang tak elok. Wala yajhal, dan jangan buat benda-benda yang al-juhal, perkara yang merosakkan merosakkan hubungan sesama manusia, ataupun perkara yang jahal, yang tak baik. Ni hubung percakapan, yarfus, yajhal, berhubungan perbuatan. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, dan sekiranya seseorang yang lain qatalahu, provoke dia. Qatalahu ni boleh maksud kata provoke, bukan membunuh, tak. Provoke dia, qatala, cari pasal dengan dia. Aw syatamahu, ataupun menghina dia, mengejek dia. Falyakul, maka hendaklah orang yang berpuasa itu berkata, inni sha'imun marratain. Inni sha'imun. Hendaklah dia berkata semikian. Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi atyabu indallah. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu atyab indallah. Atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah Ta'ala, min rihil misk, daripada bau kasturi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini dah masuk dalam hadis kursi. Allah Ta'ala kata, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Orang yang berpuasa itu telah meninggalkan makan dia, minum dia, dan juga syahwat dia, min ajli, kerana aku, kata Allah Ta'ala. Ini dah masuk dalam hadis kursi. As-siyamu li, kata Allah Ta'ala, maka puasa itu untukku. Puasa orang yang macam tu, orang yang meninggalkan semua ini, as-siyamu li, puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan pahala kepadanya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan pahala orang yang berpuasa itu, al hasanatu bi asyri amsalha, setiap buatan baik dia akan digandakan 10 kali. 10 kali ganda. Baik. Jadi ini adalah hadis hafazan yang ke-11 yang kita belajar. Baik. Yang berikutnya, perbahasan hadis, iaitu pertama daripada hadis ini kita tengok ada ma'ani mufradat. Hadis ini banyak ma'ani mufradat. Tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ma'ani mufradat yang ada dalam hadis ini. Pertama, kalimah junnah. Junnah bermakna wiqayah atau sutroh. La yarfus bermakna la yafhush fil kalam. La yafhush fil kalam. Jangan berkata buruk dalam dalam percakapan. La yajhal, la yaf'al fi'lu al-juhal. Jangan buat perkara yang
al-juhal, perkara yang merosakkan. Falyakul bil lisan atau biqalbih. Falyakul kata dalam hadis tu, falyakul itu maksudnya dengan lisan ataupun dengan hati. Qatalahu. Qatalahu bermakna dafa'ahu, naza'ahu, syatamahu, la'anahu. Banyak. Qatala juga bermaksud syatama. Qatala makna dafa'a, dafa'a ni provoke. Naza'a cari pasal, cari gaduh. Syatama menghina. La'ana melaknat. Jadi semuanya termasuk dalam maksud provoke itu. Qatala. Khulufu famin saim, khuluf bermakna taghayyur raihata fam, berubahnya bau mulut orang yang berpuasa. Khuluf. Syahwatahu bermakna syahwatul jima'. Syahwat itu adalah syahwatul jima'. Seterusnya mabahis al-arabiyah ada 4 dalam ini. Pertama, walladhi nafsi biyadihi. Itu di situ ada walladhi nafsi biyadihi, itu adanya wawul qasam. Tujuannya apa? Littakkid. Wawul qasam takkidan. Littakkid boleh tu. Okey. Kemudian as-siyamuli. Jumlah as-siyamuli itu adalah jumlah musta'nafah. Apa maksud jumlah musta'nafah? Jumlah yang masuk pada section baru, perkara baru yang nak disampaikan. As-siyamuli kata Allah Ta'ala. Kemudian fa di situ juga, fasiyam. Fa itu adalah fa zaidah sababiyah. Fa yang bermaksud sebab. Kenapa fa tadi jadi sebab? Ada fa ni tinggal fasiyamuni. Dia sebut fa. As-siyamuni dalam satu jumlah lain disebut fa, dalam riwayat yang lain fa dekat sini. Fasiyamuni. Fa jadi fa sababiyah. Sebab sebelum ni sebab dia telah meninggalkan makan, minum dan syahwat jima' dia. Boleh itu fasiyamuni, kata Allah Ta'ala. Itu dalam riwayat yang lain. Kemudian atyabu indallah di situ adalah majaz wasti'arah. Majaz wasti'arah. Satu kiasan, kata-kata kiasan. Al-murad. Baik. Itu ada al-murad dalam hadis itu, as-siyamu junnah, mana as-siyam saumu, as-saumu wiqayah minan nar. Puasa itu menghalang seorang daripada api neraka. Wiqayah minal ma'asi, sutrah minal ma'asi pun boleh. Ada boleh. Wiqayah minan nar wa sutrah minal ma'asi. Seterusnya, misal contoh pada perbuatan al-juhal. Apa contoh pada perbuatan al-juhal? As-siyah, as-sukhriyah. Siyah maknanya apa? Siyah maknanya bertempik. Bertempik-tempik. As-sukhriyah, sukhriyah makna mengejek-ngejek nama orang. Bagi nama orang yang tak betul, perkataan yang tak betul. Misal, itu perbuatan. Ada lagi contoh perbuatan al-juhal tu, contohnya at-tiyarah. Tiarah ni maknanya merenung nasib. Ansab, al-azlam, semua masuk dalam fi'lu al-juhal. Baik. Yang berikutnya ialah dalam hadis yang kedua ini, kenapa? Sebab-sebab dia. Apa sebab dia? Apa sebab? Sama, apa sebab falyakul biqalbi? Kenapa falyakul bilisani? Kenapa Nabi SAW suruh menyebutkan perkataan inni shaimun tadi? Sama dengan lisan. Kenapa kena sebut dengan lisan? Kat situ. Kenapa dia kena sebut dengan lisan? Okey. Tahziran min intihak saumhi. Ni kalau kat sini ambil kat mana ni? Kat mana saya ambil dekat falyakul bilisanihi tu? Itu dalam bahagian yang ketiga. Saya terus lompat ni. Patutnya kat sini dulu. Mabhas ara'un ulama.
Falyakul bilisanihi, kenapa dia kena sebut dengan lisan? Tahziran min intihak hurmatus shaim. Sebagai untuk menghalang dia daripada menghalang seorang yang berpuasa itu rosak pahala puasa dia. Tu dengan kena sebut dengan lisan, mengingatkan dia. Falyakul biqalbi, kenapa dia kena sebut dengan hati? Liyadhkuru nafsahu litangkaf an jawab musyatamah. Untuk mengingatkan dirinya supaya menghalang daripada menjawab respon kepada perbuatan provok kepada dia tadi. Mengingatkan diri dia jangan balas perbuatan provok itu. Ataupun ayyaqiya sahibahu min ayyudhi kama baqiyahu ayyudhi, kama yaqihi ayyudhi. Ataupun menghalang dirinya daripada menyakiti seperti mana dia disakiti. Ingatkan diri dia buat tengah berpuasa. Sebab itu dalam ada ulama kata kena sebut dalam hati, sebut dalam kat lisan pun kena sebut, bagaimana nak menjaga kepada rosaknya pahala puasa dan mengingatkan dirinya daripada menjawab perbuatan provokasi itu. Sebab yuqalu sutrah. Ni pertama tadi. Ni pertama, 2, 3. Sorry. Sebab yuqalu saum sutrah minan nar. Sutrah minan nar ni sepatutnya. Kenapa puasa itu disebutkan sebagai sutrah ataupun wiqayah minan nar, wiqayah minal ma'asi? Kenapa disebutkan demikian? Bukan minallah ni. Sutrah minal ma'asi atau minan nar. Jawapannya innahu yang kasur syahwat wa yadhafuha, kerana puasa itu melemahkan syahwat, mematahkan syahwat dan melemahkannya. Sebab apa? Orang yang berpuasa ini jadi lapar perut, sedangkan syahwat itu dia suka pada benda yang kalau kenyang kuatlah. Dia orang yang kenyang kuatlah syahwat dia. Itu pertama. Yang kedua, innahu imsak an syahwat wan nar mahfufah bi syahwat. Yang kedua, puasa itu menahan syahwat, sedangkan api itu mahfufah bi syahwat. Sedangkan api itu dia cenderung kepada syahwat. Maksud syahwat pada api tu apa? Kalau kita tengok api itu menyala-nyala. Kalau tengok api itu dia menyala-nyala. Bila masuk menyala-nyala, dia menyala adu. Kalau dia bukan goyang. Itu mahfufah bi syahwat. Keinginan dia membara-bara. Bukan menyala-nyala keinginan dia. Mahfufah bi syahwat. Yang ketiga, innahu idza kaffa nafsuhu an syahwat bila dunya kana sitran lahu minan nar yaumal qiyamah. Kerana orang itu bila dia menahan dirinya daripada syahwat di dunia, maka ia akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka di hari kiamat. Ini bahasan pertama, sebab dinamakan puasa itu sebagai sutrah minan nar dan juga sutrah minal ma'asi. Habis 1, 2, 3. Masuk kepada yang keempat. Taghayyur raihatal fam. Taghayyur raihatul fam. Berubahnya bau mulut orang yang berpuasa. Sebab apa? Li khala mu'datihi minat ta'am. Kerana perutnya dah penuh. Bukan penuh. Kerana kosongnya perutnya daripada makanan. Tak ada makanan, kosong perut. Seterusnya, fawaid saum. Sebelum masuk fawaid, kita masuk pada ta'rif saum dulu. Apa dia ta'rif saum? Imsak, lughatan syar'an, imsak anil muftar jami'in nahar ala wajhin makhsus. Imsak anil mufattir ya mufattar jami'in nahar ala wajhil makhsus. Menghalang daripada perkara yang batalkan puasa di siang hari dalam bentuk yang tertentu. Okey. Ingat. Syuri'a. Ingat pula. Syuri'a maknanya disyariatkan, difardukan puasa itu pada Ramadan, pada bulan Syaban, tahun kedua Hijrah. Hilang. Okey, pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Seterusnya kita masuk pada fawaid saum. Perspektif pula pada ni. Fawaid saum, pertama, as-saum rubul iman. Nisfus sabri wa nisful iman.
puasa itu adalah suku daripada iman, separuh daripada sabar dan juga separuh daripada iman. Kelebihan puasa itulah. Ya, puasa juga kasrun nafsi wa qahrus syaitan, mematahkan nafsu dan juga menghalang syaitan. Dan yang ketiga, ya'riful ghani su'ubatul masakin fayarhamuhum wa yuwasihim. Wa yusu wa yuwa wa yuwasihim. Orang yang kaya akan mengetahui kesusahan orang miskin, maka mereka akan merahmati dan juga memberi. Yuwasi itu mana? Memberi toleransi ataupun membahagikan hartanya sedikit kepada orang miskin tanpa mengira. Yuwasihim. Okey. Ini habis dalam sebab puasa. Masuk kepada mabahas arwah ulama, pembahasan tentang pandangan ulama. Ada pandangan ulama kat sini ada 4 yang utamanya. Pertama, makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, atyabu indallah min rihil misk fid dunya am fil akhirah. Maksud atyab indallah itu adakah di dunia ataupun di akhirat. Situ ada 4 pandangan. Qila fil akhirah khassah, berdasarkan kepada hadis Muslim dan juga Nasai. Maksudnya bau itu lebih wangi, bau orang yang berpuasa tadi. Atyab khuluf famis shaim tu atyab indallah min rihil misk itu fil akhirah khassatan, hanya di akhirat sahaja. Kata Ibn Salah fi dunya bi hadis Jabir. Ada juga hadis Jabir. Berdasarkan Ibn Salah kata, berdasarkan kepada hadis Jabir. Yang tadi kata dalam bab pertama, qila fil akhirah khasatan bi hadis Muslim dan Nasa'i. Kita tengok dalam tu kama dulu lahu lafzul Muslim wan Nasa'i atyabu indallah yaumal qiyamah. Dalam hadis tu atyabu indallah yaumal qiyamah, dalam riwayat Muslim dan Jabir ada tambahan yaumal qiyamah itu. Dan Ibn Salah pula, kita tengok dalam bahasa hadis, yakhrujus shaimu min kuburihim, daripada Anas, yakhrujus shaim min kuburihim yurafuna birihi afwahihim afwahuhum atyabu indallah min rihil misk. Sebut juga orang yang berpuasa di hari akhirat, di hari kiamat, dia keluar daripada kuburnya dan diketahui melalui bau mulut mereka itu yang baunya lebih wangi di sisi Allah daripada bauan kasturi. Dan pendapat kedua, Ibn Salah mengatakan fid dunya, berdasarkan pada hadis Jabir marfu'. Amma saniya fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallah min rizq. Orang yang berpuasa tu mulut itu ketika dia yumsuna, bernafas, atyabu indallah, wangi si Allah daripada bau kasturi. Okey, pendapat yang ketiga, tibihi indallah bermakna ridahu wa sana'uhu. Bau itu di sisi Allah maksudnya adalah ridahu. Maksudnya rida Allah dan juga puji-pujian dia. Sana'uhu. Bukanlah maksud Allah tu suka pada bau ataupun Allah itu membau. Lianna istitabah rawaih min sifatil haiwan. Kerana dalam konteks tersebut, kerana suka kepada bau itu adalah sifat haiwan. Alladhi lahu tubi'a yamilu ila syai', kerana dia diciptakan begitu dan dia cenderung kepadanya. Fayastatibuhu, dan dia akan suka kepada benda-benda begitu yang wangi itu, ataupun dia lari daripadanya. Wallah subhanahu wa ta'ala ya munazzahun, dan sedangkan Allah Ta'ala itu bersih daripada perkara itu. Allah Ta'ala dia mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, itu pendapat ketiga lah. Tibihi indallah makna ridah wa sana'. Pendapat yang keempat, makna atyab indallah itu ialah yujzihi fil akhirah. Yujzihi fil akhirah.
Waqila tinggal bawah tu annahu ta'ala yujzihi fil akhirah. Allah Ta'ala membalasnya di akhirat. Okey, itu kenapa? Itu bahasan yang pertama, makna atyab indallah. Terusnya bahasan yang kedua, hal kana Allah Ta'ala yusifu bisyam. Adakah Allah Ta'ala itu bersifat dengan membau sesuatu? Ini dah sebut tadi sikit dalam pendapat ketiga tadi. Okey. Adakah Allah Ta'ala itu mencium? Qila la yusifu. Ni pendapat tadi. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat mencium bau-bau itu, kerana itu adalah sifat haiwan. Kata Ibn Battal, annahu azka indallah. Perkara itu adalah azka, lebih suci daripada Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala daripada perbuatan membau, kerana itu adalah perbuatan manusia, perbuatan haiwan. Ibnu Munir, seterusnya pendapat yang ketiga, Ibnul Munayyir annahu yusifu bi annahu alimun bi hadzal naw'. Allah Ta'ala Allah Ta'ala disifatkan sedemikian kerana dia alim, kerana Allah Ta'ala itu maha mengetahui tentang perkara itu. Li'annahu khaliquha, kadang-kadang dialah yang menciptakan makhluk, maka dia tahulah perbuatan makhluk itu. Kan dalam kata Ibnu Munayyir, alimun bihadzal naw' min al-idrak, kadzalika baqiyatul mudrakat wal mahsusat. Semua itu Allah Ta'ala tahu. Li'annahu khaliquha ala ya'lamu man khalaq. Kata Allah Ta'ala, ketahuilah, dialah yang menciptakan siapa yang diciptakan. Ya'lam, Allah mengetahui siapa yang diciptakan. Okey. Seterusnya, bahasan yang ketiga, hal kana khulufa min shaim atyab indallah min dami syahid. Adakah bau orang yang berpuasa, mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau orang yang mati syahid? Kerana orang yang mati syahid dan musyahid, kerana orang yang mati syahid itu darahnya lebih wangi daripada lebih wangi daripada bau kasturi. Dan hadis pula sebut Allah Ta'ala, hadis pula sebut khulufa min shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau orang yang mulut berpuasa itu pula lebih wangi daripada rihil misk, bau kasturi. Jadi adakah bau orang mulut yang berpuasa itu lebih wangi daripada Allah Ta'ala daripada bau orang yang mati, darah orang yang mati syahid? Okay, di sini ada 3 pendapat. Sebab anna athar as-sawm atyab min athar syahid. Pertama, dia kata bukan 3 pendapat lah. Dihuraikan di sini bahawa kesan berpuasa itu lebih atyab indallah min athar syahid. Lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada kesan syahid. Sebab apa begitu? Lianna sawm min arkanil Islam, kerana puasa adalah rukun Islam, sedangkan jihad bukan rukun. Okay, satu. Yang kedua, al-jihad fardu kifayah wa sawm fardu ain, wa fardu ain afdal min fardu kifayah inda Muslim, inda Syafi'i. Kerana jihad itu fardu kifayah dan puasa itu adalah fardu ain, sedangkan fardu ain lebih afdal daripada fardu kifayah di sisi Imam Syafi'i. Sebab itu bukan asarus saum atyab min asaris syahid. Jadi tapi tidaklah bermaksud menolak perbuatan syahid, menolak perbuatan bazlun nafsi itu. Tidak maksud menolak perbuatan bazlun nafsi itu terus, tidak. Tapi menunjukkan kemuliaan itu lebih mulia. Orang yang banyak berpuasa itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Seterusnya, bahasan yang terakhir, ikhtalaf al-murad al-hadis kursi as-siyamu li wa ana ajzi bihi ma anna al-a'mal kulluha lahu. Ada khilaf juga di sana. Murad kepada hadis kursi Nabi Allah Ta'ala sebut tadi, as-siyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan dia pahala. Sedangkan semua amalan itu semua kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan kerana Allah. Tentulah Allah yang membalasnya. Okey, kenapa Allah Ta'ala kata puasa begitu? Pertama, an-siyam min bain sa'iril amal laisa li-shaim fihi haus. Pertama, puasa itu puasa itu antara semua amalan laisa li-shaim fihi haus. Amalan dengan banding dengan amalan yang lain,
orang yang berpuasa tu tidak dapat apa-apa daripada puasa dia. Tak nampak lah. Tak nampak apa yang dia dapat daripada puasa dia. Okay. Jadi sebab itu, Allah Ta'ala kata, Asyamu li. Sebab orang yang berpuasa, dia tak makan, dia tak minum, tahan lapar, tahan dahaga tadi. Tak nampak apa dia punya kelebihan tu, diri dia tu tak nampak, zahir tak nampak. Itu maksud laisa isaim fihi haz. Yang kedua, lam yata'abbad bihi ahadun ghairi. Kerana seorang yang berpuasa itu dia tidak mempersembahkan, memperhambakan dirinya kepada selain daripada aku. Yang seterusnya, sirrun baini wa baina abdi. Sirrun baini wa baina abdi. Dia puasa itu adalah sir, rahsia antara aku dengan hamba-Ku, khalisan li wajhillah, yang dilakukan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Jadi sini bukan masuk khilaf pada ulama, tidak. Ini adalah murad pada hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Dalam bahasan ke bawah tu, ikhtilafal ulama, mana disebut ikhtilafal ulama. Qila li'anna as-siyam huwa alladhi yujzi biha, li'anna as-siyam. Jadi dalam buku tersebut ikhtilaf ulama. Jadi tiada ikhtilaf. Menunjukkan tapi dalam jawapan ni bukanlah ra'yu awal, ra'yu sani, ra'yu salis, tidak. Ni adalah satu pandangan je. Itu menunjukkan bahawa puasa itu hanya yang dilaksanakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu laisa min baini sa'iril amal. Dari semua amalan itu, puasa itu tak ada apa-apa dia dapat. Itu jawapan dia. Lepas tu yang dua dan ketiga ni yang menguatkan pada jawapan yang pertama. Okay, dah faham lah insyaAllah. Okay. Sudah. Yang bahasan yang terakhir. Bahasan yang lain pada hadis ini ialah idhafatul jaza' ala siyam. Kenapa jaza' ala siyam ila Allah? Kenapa disandarkan jaza' itu kepada puasa? As-siyamuli, kenapa Allah Ta'ala kata as-siyamuli itu? Okay. Dalil ala fadilatihi wa azami jaza'. Menunjukkan kepada atau isyarah ila fadilatihi, kelebihan Allah Ta'ala, dan juga banyaknya azami jaza', banyaknya pahala yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang yang berpuasa. Sebab itu disebut as-siyamuli. Idhafahkan siyam itu kepada ilayya. Seterusnya, isyaratan ila ta'zim wa tafkhim dzalikal ata', menunjukkan besarnya, hebatnya ata', pemberian yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang yang berpuasa tadi. Wa mudha'afatul jaza' bighairi hisab, dan berlipat kali ganda pahala itu bighairi hisab, yang tak boleh nak digambarkan. Idhafatul jaza' ala siyam ila Allah tu dalil ala fadilah. Boleh bagi dah. Kat sini boleh ambil dua bahagian kedua ni, isyarat ta'zim wa tafkhim dzalikal ata', ataupun ambil mudha'afatul jaza' bighairi hisab. Itu pun boleh juga sebagai point, mudha'afatul jaza' bighairi hisab. Okey. Itu sebab kenapa diidhafahkan jaza' itu kepada puasa, kepada Allah Ta'ala. Kedua, tadi dalam bahagian yang tadi, ikhtilaf ulama pada as-siyamuli. Ini ittifaq ulama. Murad as-saim alladhi yudha'afu lahu al-hasanah bi asy' amsalha ila 700 dha'fin. Sepakat ulama bahawa orang yang berpuasa yang mendapat ganjaran berlipat kali ganda di sisi Allah sehingga 700 kali ganda itu siapa? Man salima siyamahu minal ma'asi, pada golongan yang selamat puasanya daripada perbuatan dosa, maka dia dapatlah lipat kali ganda pahala perbuatan dia, perbuatan baik dia. Seterusnya, darajatis saum. Darajat-darajat puasa ada adna, awsat dengan a'la.
adna ila iktisar ala, bila mana seorang itu iktisar ala kafi anil muftarat, dia berpada dari menghalang dirinya daripada perbuatan yang membatalkan puasa makan minum dia. Awsatu saum, darjat yang kedua, ialah bila mana ayyadumma, dia mencampurkan perbuatan tadi. Yang pertama tadi iktisaan kaf al mufattarat dan juga kaful jawarih minal jaraim. Jawaim ni ra ni, jaraim. Nampak. Menambah lagi dengan menghalang anggotanya daripada melakukan jaraim, tu maknanya maksiat. A'la saum, setinggi-tinggi pahala, tinggi-tinggi darjat orang berpuasa itu ialah ayyadummu ilaihima, maksudnya mencampurkan kedua-duanya, yang pertama, kedua tadi, dengan kaful qalbi anil wasawis, an wasawis syaitan, menghalang hatinya daripada menerima bisik-bisikan syaitan. Okey. Ini darjat-darjat orang yang berpuasa. Kita kat mana puasa kita, kan? Puasa kita biasa sampai ke yang kedua. Sampai kedua pun kadang sampai, kadang tak sampai. Nak dapat yang ketiga, itu adalah darjat para nabi dan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tapi macam mana pun kau nak usaha juga menghalang hati daripada menerima bisik-bisikan syaitan. Suruh riak, suruh wujud tak nak tolong mak ayah, tak nak tolong, tu semua tu wasawis syaitan. Okey, hadis yang seterusnya yang keempat ialah mimma yurshidu ilaihi hadis bayan a'zami fadli saum wal hassu alaihi. Menjelaskan kelebihan berpuasa dan galakkan untuk melakukannya. Bayan li'azami fadlillah wa qasrati thawabihi, besarnya ganjaran Allah, kelebihan dan juga pahala yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang yang berpuasa. Mudha'afatul hasanat, yang ketiga mudha'afatul hasanat, lipat kali ganda pahala itu, liman salima sawmahu minal ma'asi. Okey. Dan yang terakhir adalah tadribat. Ada 20 soalan, banyaknya soalan kat sini. Jadi sila jawab dengan baik, insya-Allah. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.